Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Dewan Rakyat sebentar tadi menjadi sedikit kecoh ya apabila ada ahli-ahli parlimen daripada parti PAS yang saya boleh anggap sebagai membuat tindakan yang biadab, yang mengganggu dan juga mengelirukan Dewan Rakyat apabila ya mereka membuat mengganggu ketika menteri memberikan jawapan. Mereka seakan-akan, bagi pandangan saya sahabat semua, mereka ni ahli-ahli parlimen daripada PAS dan Bersatu ini seakan-akan menyasarkan ahli parlimen ataupun menteri ya daripada Sarawak ini. Sahabat-sahabat semua, bagi rakyat Sarawak, adakah anda ya akan membenarkan ahli-ahli parlimen ataupun pemimpin-pemimpin PAS dan Bersatu ini ya mengganggu maupun memberikan kenyataan-kenyataan seperti ini di dalam Dewan Rakyat? Saya pasti ya mungkin anda orang Sarawak dan Borneo tidak akan dapat menerima apa yang dilakukan, perlakuan biadab ya daripada ahli parlimen PAS dan juga Bersatu ini. Jadi mungkin ini antara penyebab kita rakyat Borneo akan menolak sekeras-kerasnya pemimpin-pemimpin PAS dan juga Bersatu ini. Jadi akhirnya Bung Mokhtar juga bangkit yang mengatakan dan juga membalun seorang ahli parlimen daripada parti PAS ini, sahabat semua. Jadi menarik untuk kita lihat dan juga tonton video ini bersama-sama. Kemuta Sampayang Utara ke negara ini. Wabi Menteri, tadi soalan saya mengenai tapak warisan UNESCO tadi. Yang dijawab itu berkenaan dengan negeri Pahang. Saya maksudkan dengan negeri Kelantan. Ada tak sebarang usaha yang dibuat oleh pihak Kementerian Pelancongan untuk ada. Sekaligus saya jawab semua. Maksudnya tak ada daripada Kelantan, hanya daripada Pahang saja. Tak ada. Itu sekarang punya cadangan dari Pahang. Tiada masih lagi dalam pertimbangkan ikut syarat-syarat semua kalau tidak. Maknanya daripada Kelantan belum ada. Dia belum ada. Okey, terima kasih. Bapak Menteri, mungkin kerajaan negeri Kelantan, Kementerian Pelancongan dia perlu mencadangkan kepada kementerian, baru boleh ditimbang. Itu memang betul. Ya, Bapak Menteri masih tanah. Ada yang cadangan sebab saya nak tahu apakah respon daripada kementerian. Ya, Bapak Menteri, saya nak mencelah untuk berkenaan dengan ketibaan data pelancongan daripada antarabangsa ke Malaysia. Saya nak ucapkan syabas dan tahniah setinggi tahniah kepada Yang Berhormat Menteri serta seluruh pasukan di MOTAC dan juga Tourism Malaysia kerana data sebagaimana yang telah pun disebut oleh Yang Berhormat Menteri pada Disember 3 bulan 2023 adalah sebanyak 26 juta. Dan ini adalah satu angka yang cukup tinggi berbanding dengan pada tahun 2022 10.07 juta, naik 126%. Hebat. Ini macam Yang Berhormat Menteri memang hebat. Jadi Yang Berhormat Menteri, saya nak tahu apakah definisi pelancong seramai 26 juta berdasarkan daripada UNWTO, United Nations World Tourism Organization, iaitu pelancong sekurang-kurangnya kena tinggal di Malaysia, di negara kita 1 malam di lokasi pelancongan tersebut. Dan selama ini bertahun-tahun MOTAC Tourism Malaysia gunakan indikator berkenaan. Dan tapi Yang Berhormat Menteri, saya agak muskil apabila ada satu di Facebook ada data daripada Asia Statistic atau East Asia Statistic menyatakan Malaysia merekodkan ketibaan pelancong 29 juta berdasarkan dia kata official statement daripada kementerian. Dan pada 5 hari bulan 3 baru lagi 5 hari bulan 3 yang mana menyatakan official statement daripada kementerian menyatakan sebenarnya merekodkan ketibaan pelancong 20.1 juta. Ini berbeza dengan apa yang Berhormat Menteri umumkan. Macam mana boleh jadi macam tu? Jadi soalan saya, adakah statistik 26 juta pelancong yang diumumkan oleh Menteri itu sebenarnya adalah data mentah yang turut merangkumkan expatriate, excursionis dan juga warga asing yang datang bekerja di Malaysia? Saya ingin tahu pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri sebab Yang Berhormat Menteri dah bagi tahu 26 juta ini macam bagus. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Memang Kementerian Pelancongan yang jalankan daya upaya mana kita boleh. Mengenai melawat, saya jawab sama kita. Merujuk kepada warga asing. Puan Speaker, saya mohon Menteri jelaskan data sebenarnya sebab saya dari sudut ekonominya banyak melihat data-data. Tunggulah saya jawab. Kita nak tengok data sebenar. Jadi minta pengesahan lah. Tunggulah saya jawab. Ni, ya. Kalau ini isu baru yang dibangkitkan hari ini,
Jadi perlu boleh dijawab secara tertulis. Memang dia baru bahas. Tapi tak apa, saya jawab sikit maklumat. Merujuk kepada warga asing, is considered visitor kepada negara kita. Mak cakap Ada- betul-betul. Dia Mak cakap betul-betul. Saya tak jawab jelas. Bukan saya je, ramai yang tak jelas ni. Cakap bahasa jelas sikit. Terima kasih, Yang Berhormat. Takut mengelirukan Dewan. Terima kasih. Okey lah, saya jawab bertulis. Mana boleh jawapan betul ini Kita penting bahas pasal juga itu data. hari. Bahasa Boleh, pasal boleh data. Muhammad. 22 Soal minit data, kot. soal data tidak boleh mengeluhkan Dewan. Yang Berhormat Menteri perlukan data yang tepat. Ini Muhammad pun tak pandai belajar. Ini termasuklah Yang Berhormat. penawaran Yang Berhormat. keran jembatan penerbangan Menteri, sikit minta jawapan. antarabangsa GSPC bagi menggalakkan ketibaan pelancong asing melalui penambangan sewa khas dan peningkatan penambangan laluan baru. Tan Sri, Misalnya, Puan Speaker, Tourism sekejap. Malaysia dengan Puan kerjasama Speaker, Malaysia kalau saya boleh celah Airport sikit. Menteri, Holding minta Berhad tolong. Menteri as a minister melaksanakan dengan izin, berbagai kena adalah tahu data sebenar terhadap inisiatif pelancong. dalam Itu penting. meningkatkan kerapan penambangan termasuk laluan penambangan Yang Berhormat terus Menteri, sekejap. tarif flight Minta jalan Pardon. celah. dan Yang Berhormat penambangan sewa khas dan bagilah. Yang Berhormat Menteri. secondary city ke Saya nak tanya ni, destinasi lembaga Malaysia pengarah ni. termasuk Pantai Timur pengarah Sabah. Motex. Yang Berhormat Menteri, saya tanya, adakah lembaga pengarah Motex ini terdiri daripada stakeholders seperti Tunggulah saya jawab. Saya belum lagi baru mula. Tak, saya tanyalah dan juga saya tengok Baru ahli lembaga mukadimah pengarah. lah. Bermula Ada nama seorang ni, Yang ada Berhormat kaitan Menteri, dengan ahli politik. Kurniawan Malaysia telah Mokhtar. menerima sebanyak Yang Berhormat Sebagai ahli Menteri, lembaga Dalam pengarah ni. 55 penerbangan melibatkan laluan baru dari Akaban, Turkmenistan, Kuala Lumpur. Sapihat, Speaker, Captain, macam mana Presiden kita nak faham? Turki, Bahasa Kuala Melayu Lumpur, pun teruk. Patang Kuala Lumpur, Sila Patang dulu. Kuala Melayu pun Lumpur, teruk. dan penambangan sewa Yang khas tanya lain, jawab seperti Yang Berhormat Hulu Terengganu. Nanjing, Tawau, Chengdu, ke Langkawi, Chengdu ke Kota Kinabalu dan Chongqing ke Langkawi. Manakala Sichuan Airlines akan Dia cakap pun tak memerlukan faham, betul. penerbangan harian Teman lah. dari Chengdu, Dia cakap berdiri buat Kuala apa? Lumpur Yang dan Berhormat Hulu Terengganu, kalau berdiri China, tanpa kebenaran Eastern lagi, Airlines saya dan akan silakan keluar. Shenzhen, Kuala Lumpur bermula bulan April 2024 pada masa yang sama, AirAsia terus akan memerlukan penerbangan terus dari Siang ke Kuala Lumpur yang beroperasi menggalakkan pelancongan Muslim friendly tourism. Sebagai tambahan, Shanghai Airlines juga berhasrat untuk menambah 5 laluan baru iaitu Wuhan, Kuala Lumpur, Kunming, Kuala Lumpur, Nanjing, Kuala Lumpur, Shanghai, Pulau Pinang dan Shanghai, Tawau. Yang Berhormat Dijangka Menteri, bermula pada Yang Berhormat Menteri, Masjid Tanah nak tanya. Jun 2024. Sikit saja pasal pelancongan daripada China. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya cakap lembut ni. Yang Berhormat Menteri, saya tengok usaha yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Menteri untuk menarik lebih ramai pelancong daripada negara China amat memberangsangkan. Jadi syabas dan tahniah juga saya ucapkan. Tetapi bagaimana kita nak tahu supaya Yang Berhormat Menteri ataupun Motek tidak hanya fokus saja kepada maksudnya China saja walaupun ianya ni, tetapi ada negara-negara lain contohnya seperti Rusia, Moskow, maksudnya ada mereka ramai orang kaya termasuk juga Middle East yang mereka adalah big spender yang akan membelanjakan lebih banyak. Jadi saya ingin tahu apakah hala tuju dan juga bagaimanakah peranan yang dimainkan oleh Motek untuk mendapatkan lebih ramai pelancong datang daripada di sana. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Masjid Tanah. Kita memang ada fokus sama China, tetapi Middle East kita pun ada buat. Macam bulan 4, bulan 8 hari raya kita akan pergi buat marketing ataupun promosi di negara Middle East masing-masing. Dan juga kita di Rusia itu semua kita melalui Angkabang, Turkmenistan Airline membantu promosikan di Rusia sana. Ya Muhammad, sebab Malaysia ni adalah merupakan super rich population. Adakah
Motek ataupun Tourism Malaysia ada nak tahu, mendapatkan penerbangan secara direct kepada Malaysia? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya ingat Motik perlu mengemukakan cadangan untuk membawa Yang Berhormat Menteri Tanah sama-sama untuk kempen di mana-mana negara ini supaya memastikan pelancong-pelancong itu datang. Bung ni memang memang penyokong tegar pada Yang Berhormat Menteri. Tak. Salah, saya minta cadang bawa Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat aktif dalam pelancongan, tidak salah saya rasa. Yelah, Saya betul, itu tadi mencadangkan cakap dalam daripada diluan ni. yang mulia ini Sebab- supaya Masjid Tanah dibawa oleh Motek untuk ke apa ini ke bekas di parlimen Bung, Motek dulu ya. apa kinabatangan? Ke Saudi Arabia, ke Middle East, ke Rusia, ke jadi supaya pelancong lebih Tahulah banyak nak datang. kinabatangan dalam tourism board, tourism Malaysia. Tak payahlah tidak nak berminat. backing. Tak payahlah nak backing. Saya sangat tidak Malaysia. berminat. Yang Berhormat Makcik Tanah, Sebentar, kita Yang mesti Berhormat mau tahu. Menteri, sebentar. Yang Berhormat, saya duduk sini 37, saya akan laksanakan secara keras. Ambil maklum ya. I do not want any nonsense. Teruskan. Saya mau bagi maklumat Yang Berhormat Makcik Tanah, Rusia sana kita tahu sekarang di perang. Kita bukan rakyat Malaysia kalau you suruh dia pergi berkempen sana, promosi sana, tidak ramai orang mau pergi. So harap kita faham. Tuan Yang Dipertua, mengenai kecatukan nilai ringgit pula, ianya menjadi satu peluang bagi Motek untuk bekerja keras bersama-sama dengan penggiat industri pelancongan tempatan bagi menentukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang berdaya saing dan value for money kepada pelancongan asing. Keadaan ekonomi serantau yang kurang memuaskan bukan sahaja memberi impak kecatukan nilai mata wang di Malaysia, malah di negara-negara ASEAN. Hal ini mengakibatkan kenaikan mendadak pada kos promosi di luar negara. Walau bagaimanapun, Motek melalui Tourism Malaysia akan mengadakan usaha publicity dan promosi pelancongan serta kempen periklanan menerusi platform digital sering dengan trend dan perkembangan semasa termasuk kerjasama pintar dengan pihak swasta dan pemain industri pelancongan seperti online travel agent dengan ejen-ejen pelancongan di pasaran-pasaran sasaran. Di samping itu, promosi melalui platform media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok, Weibo, Douyin dan Xiaohongshu juga terus dilaksanakan untuk meletakkan visibiliti Malaysia di mata para pelancong. Tourism Malaysia terus akan memfokuskan kepada pasaran-pasaran sasaran utama iaitu pasaran jarak dekat dan pasaran dekat sederhana yang menyumbang kepada jumlah kedatangan pelancongan asing, pelancong asing seperti negara-negara ASEAN, Asia Barat, Asia Selatan dan Asia Timur untuk pelaburan yang pantas. Tuan Yang Dipertua, Motek sentiasa proaktif dalam melaksanakan berbagai usaha bagi menarik lebih ramai pelancong yang berkualiti dan belanja lebih ke negara ini. Sehubungan itu, Tourism Malaysia bekerjasama dengan agensi-agensi pelancongan yang fokus kepada produk pelancongan minat khas dan berimpak tinggi seperti Yang Berhormat golf, Menteri Masjid Tanah. diving, ecotourism, boating, yachting, Yang Berhormat Menteri Masjid Tanah. Tunggu saya habis dulu lah. Okey, saya tunggu. Cruise yachting, pelancongan, kesihatan, health screening and wellness, gastronomi dan sebagainya dengan mengatai pameran-pameran antarabangsa yang khusus dan fokus kepada sentimen pelancongan ini. Kalender Datuk Yang acara Dipertua.
pelancongan Yang Di-Pertua juga peraturan akan terpapikan mengikut tema Muslim 38 pelancongan 3. minat dan Yang festival Berhormat Menteri. bagi Yang Berhormat Menteri, sebentar. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, peraturan. 383 ada Datuk Yang Di-Pertua. Saya ingat apa ni 30 Datuk Yang Di-Pertua boleh apa ni 30. memberhentikan sebab Yang kami tak Berhormat. faham apa yang dibacakan. Yang Berhormat. Dalam sesuatu pindaan mencadangkan hendaklah dipotong. Yang Berhormat, saya tengah bercakap pun janganlah potong. Apa dia? Cakaplah pelan-pelan apa dia. Lah ni saya tanya apa dia. 383. Okey, 383 kata apa? Sebentar. Kalau saya 37, 36 tu dalam kepala dah. Ni bau. 38 sebentar ya. Baik. Apa dia isunya? Okey, isunya apa yang dibentangkan oleh menteri kami pun tak faham, mungkin dia sendiri pun tak faham. Bahasa Melayu dia. Pendam jelaskan standing order apa 38.3 tu Apa? tak ada kaitan langsung. Yang Berhormat, duduk. Yang Berhormat, sampah. Yang Berhormat, sampah. Amaran 1. Saya 3. I will warn. Saya jatuh hukum 5 hari minimum. Kalau you sanggup, go ahead lah. Alright. Saya tengah berurusan dengan pendam. Please. Ya. Saya tanda bila saya duduk, majlis ni jadi pasar borong. Saya ada etiket. Alright. Baik. Jelaskan. Datuk Yang Di-Pertua supaya apa ni menteri ni tak payah menggulunglah sebab apa? Kami tak faham. Bahasa-bahasa yang digunakan bahasa Melayu. Jadi lebih baik bertulis, suruh pegawai tulis dengan bahasa yang boleh semua apa faham. Yang Berhormat, don't test my patience please. Ni bulan puasa. Saya sedaya upaya bulan puasa ni saya nak bagi laluan. Speaker. Sebentar Yang Berhormat, saya belum selesai lagi dengan Yang Berhormat Pendang. Okey. Itulah saya minta sebab bila kita nak bagi faham jawapan ni jawapan handset yang menjadi official dalam apa parlimen seterusnya dilaksanakan di peringkat diamalkan di peringkat apa ni kementerian semua. Jadi kalau pergulungan ini jawapan ini yang tidak dipahami jadi susah juga kita nanti di luar konteks dia jadi apa ni dia panggil apa ni mengelirukan dewan. Itu yang saya minta. Jadi tak payahlah kalau macam tu kalau kita pun tak faham apa semua. Baik Yang Berhormat, saya faham Okey, baik, terima kasih. yang disampaikan oleh Yang Berhormat Pendang. Ini jawapan saya. Yang Berhormat Pendang, saya faham. Macam mana Yang Berhormat Pendang tak faham? Baik ya. Macam ni. Mas Speaker 3612. Sebentar Yang Berhormat Kampar. Second warning. Siapa Duduk. peraturan mesyuarat? Duduk. Saya tengah berurusan ni. I've warned you, right? Macam ni lah Yang Berhormat. Saya telah menyatakan tadi, saya boleh faham. Jadi apa yang saya akan nyatakan di sini, Yang Berhormat Menteri, selepas Yang Berhormat Menteri berucap, minta benda ini make public to the opposition. Boleh kan? Boleh Menteri? boleh Tuan Yang Di-Pertua, tiada masalah. Alright. Saya Speaker. Sebentar. Yang Berhormat, ni peraturan lagi ni. Wah, Ya. maksud saya banyak betul. Ini peraturan masalah 383. Baik, sebentar Yang Berhormat Kinabatangan. Alright, baik. 30. Baik. Sebetulnya pendang buang masa Yang Berhormat Speaker tak ada kaitan langsung. Lain kali tengok speaker boleh tengok tak ada kaitan suruh duduk sialah. Ini buang-buang masa menteri. Saya faham apa menteri ucap, kenapa dia tidak faham? Ini tidak patut. Yang Berhormat Kinabatangan, saya pun faham menteri cakap. Dan saya faham dan saya tahu. Saya pun manusia. 32 ada sebut. Bila masa bahagian kedua tu ada sebut. Saya interpretasi bahawa mana-mana yang berhormat bertujuan menegur itu adalah untuk mengganggu, I can use it. But saya masih toleran lagi bulan puasa. Saya Speaker gunalah. Alright guys, so itu dia kita boleh mendengar ya speaker timbalan speaker Dewan Rakyat sendiri mengakui bahawa dia memahami kenyataan ucapan penggulungan daripada YB Menteri ini. Dan begitu juga dengan YB Bung Mokhtar yang bangkit membidas bahawa tindakan sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh ahli-ahli parlimen daripada PAS ini, begitu juga dengan Bersatu, hanyalah untuk membuang masa. Dan bagi saya sahabat semua,
apabila mereka membuat kenyataan seperti ini seakan-akan ya ini adalah satu tindakan resis ya yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen daripada Parti PAS, begitu juga dengan daripada Parti Bersatu. Satu perkara yang ya tidak dapat kita terima pakai daripada akal fikiran. Ya, YB Menteri sedang membuat penggulungan, tapi seorang ahli parlimen PAS ini menyuruh untuk dia berhenti. Katanya tidak perlu kerana kononnya dia tidak faham bahasanya. Ini antara satu penghinaan kepada warga ataupun rakyat Sarawak. Ya, sebab YB Menteri ini berasal daripada Sarawak, sahabat-sahabat semua. Jadi bagi saya, warga Borneo, Sabah dan Sarawak, ini adalah satu perkara yang menjentik hati kita apabila ahli-ahli parlimen daripada Parti PAS yang dikenali sebagai parti menyesatkan oleh Muhyiddin satu ketika dahulu, memang parti yang harus kita tolak secara kau-kau, secara habis-habisan di Borneo, Sarawak maupun di negeri ataupun di Sabah itu sendiri. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tuk dadah tanya selera. Sekian saya daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.